Oke guys, Assalamualaikum, selamat petang. Uh, ada free time sedikit selepas bekerja tadi, so ingat nak buat live. Nak sembang sikit pasal kes ni. Bang dah free PM nanti. Nanti kau PM aku lah, habis live nanti. Okay, habis live nanti kan PM. Okay, sebenarnya tak ada apa pun. Sebab hari tu punya bill macam tak habis lagi. Selepas habis video tu, so ingat nak buat macam sesi sambungan lah ni. In case kalau siapa-siapa nak bertanya apa-apa pasal kes ni, rasa boleh kot. Okay. So, kepada yang dah join ni, this is Lianli O11 Dynamic Mini. Hari tu ada buat video build benda ni lah. Tak adalah build sangat, build dah siap. Cuma kita pasang EIO. Hari tu kita pasang EIO yang ni. This one. Okay. Hari tu kita pasang ni. So dah terpasang dah pun, push and pull. Cuma itulah, siapa-siapa free ni, in case kalau nak sembang ke, nak tanya pasal kes ni ke, nak tanya apa-apa pasal PC building ke, cable management ke, sementara nak tunggu masa nak ambil anak pukul 5 kejap lagi, bolehlah kalau ada yang nak tanya apa-apa. Put, kau tanya apa-apa Put. Bagi meriah sikit. Kau kan dah pakai N200. Kita kan kes dah sama. So, mestilah ada benda nak tanya kan. Mana phone ada? Okay, nak tanya apa-apa tak? Sebab nak bercerita, tak tahu nak cerita apa. Amishas nanti habis live nanti PM je lah PM dah tenggelam jauh lah, so tak tahu kat mana dah. Bila nak build ITX lagi? Tak ada job. Sekarang dah tak ada job. So dia macam ni Put. Kalau perasan, orang-orang yang dah memang main ITX, diorang dah power dah build PC ni. So diorang tak perlu khidmat aku dah. Diorang akan build sendiri, melainkan diorang malas lah. Okay, malas ke tak ada masa nak build ke, diorang boleh bagilah. Okay. Tapi kebiasaannya build ITX yang dapat ni ialah daripada orang-orang yang baru nak join. Okay. Dia baru nak downsize case dia. So dia tak reti nak pasang ataupun dia tak ada masa nak pasang, dia bagi sini lah. Mungkin ada apa ni? Ada yang nak hantar sini tapi tak dapat date lagi. Sebab sekarang pun agak busy sikit. So mungkin dia tanya hari tu, lepas tu dia lupa nak tanya lagi ke apa ke. So tak apalah, nanti kalau ada kita tunjuk lagi live build macam ni. Lepas ni kena tambah racun lagi. Tak ada racun nak tunjuk. Sebab barang semua dah clear. Kalau tak dulu PC banyak kat sini build. Sekarang dah clear, dah tak ada apa dah. So jap, nak racun apa ada. Best way nak manage cable untuk casing Fusion ATX PSU. Fusion ada tu tapi tak buka lagi. Ada video sebelum ni dah tunjuk kat YouTube. Bila kita pakai Fusion, okay lah, contohlah ni case Fusion Contohlah ni case Fusion. Power supply tu kat sini. Okay. Fusion dia ada space tau dekat depan ni. Okay, kan kita boleh buka front panel tu. So immediately selepas power supply ATX tu ada cut out, ada lubang sebenarnya yang kita boleh bawa keluar beberapa kabel untuk kita sorokkan dekat depan. Actually ada video yang dah post kat YouTube pun memang ada mention pasal, ada tunjuk pasal sembang cable management untuk Fusion. So nanti boleh tengok, tak apalah, nanti akan dikongsi link dia. Cuma basically that way is the only way possible lah. Dia ada dua. Sama ada kita sorok, iaitu kita keluarkan, dan biasanya dalam proses nak sorok tu akan ada beberapa kabel yang tak berjaya disorok. Bagi dia kemas. Okay, bila nak bagi dia kemas tu, antara beberapa tool yang boleh digunakan adalah ada beberapa tool cable management ni, banyak. Sekejap.
Okey. Ni. Kabel PSU boleh lipat-lipat? Boleh. Tak ada masalah pun nak lipat-lipat tu. In fact, masa korang buka kotak tu pun, okey, kabel tu memang bergulung-gulung pun. Okey, dia ada dua. Sama ada kabel tu dia jenis yang gemuk punya, okey, braided gemuk, ataupun dia jenis yang flat kabel. Kalau flat kabel tu boleh je lipat, tak ada isu. Okey, cuma jangan lipat sampai yang di hujung tu jadi flat habis lah. Dia boleh lipat, cuma nanti dia akan jadi dia macam ni, contohnya lah. Kan dia flat kabel. Okay. So bila kita lipat tu, dia lipat macam ni. Tapi hujung tu jangan tekan habis. Jangan bagi dia flat habis. Dia akan ada ruang tu sikit sebab dalam tu ada kabel-kabel kan. Tapi bila lipat macam ni tak ada isu. Biar dia rapat macam tu tak ada isu. Tu kalau flat kabel. Kalau kabel yang tebal-tebal tu tak ada pilihan lain lah. Kita kena gulung lah dia. Okay, kita kena gulung-gulung dia sampai kita kemas lah. So nak gulung kabel ni ada dua cara. Bukan gulung kabel, sorry. Nak perkemaskan kabel yang digulung tu ada dua cara. Kabel tie. Okay. Cuma kabel tie ni kena make sure kita ada yang panjang lah. Macam ni pendek je. So kalau kita nak gabungkan ke semua kabel power supply tu untuk digulung, pendek macam ni tak sesuai lah. Kita kena ambil yang panjang sikit. Mana yang panjang sikit dah? Sekejap. Adalah sama yang belakang tu, tak apa. So cara lain adalah kita beli velcro tape macam ni. Okay. Yang ni boleh pakai reusable. Sebab kalau kita pakai kabel tie, okay, once kita dah matikan dia, kita katakanlah kita nak readjust balik kabel. So kita kena potong. Bila kita potong habis lah. Dia dah tak boleh pakai lah. Yang ni kita boleh pakai balik. Ni. So kalau kita gulung pun, contoh kabel boleh gulung sekejap. Masa ni lah tak ada kabel. Kejap. Oh ada. Okey. Okey, ni HDMI kabel So katakanlah kita wrap dia. Kan. Ini. So kalau kita pakai ini, dah settle. Okey. Dan kalau kita perlu, kita boleh je buka balik. Kan? Okey. Itu kalau kita nak tambah kabel ke, nak perbetulkan apa ke. Melainkan kalau kita pakai kabel tie. Demo terus lah. Kabel tie banyak tak apa. Cuma ni tebal, tak sure lepas ke tak. Okey, tak lepas. Tak lepas tak apa. Kita guna sikit je hujung ni. So katakanlah kita nak ikat bahagian ni. Tapi waktu tu kita tak confirm lagi nak ikat. Sebab kita masih tengah manage kabel-kabel lain. So kita just nak ikat dia temporary. So, kalau kita pakai kabel tie, kita ikat. Kita dah ikat habis. Bukan ikat habis lah, kita dah ikat yang mati tu. And then kita sedar macam, alamak, bukan cara macam ni kita nak manage kabel. Kita nak kena buka balik. Mana boleh? We have to potong. So, once potong, dia dah tak boleh pakai lah. So, kena buang lah. Satu cara lagi yang lebih menjimatkan ialah korang pakai mana datang tu Sekejap. Lah kat sini dah buang ke sekejap Kan kalau korang beli apa-apa, kan dia pakai dawai untuk dia lilit kabel-kabel tu kan. Benda tu jangan buang. Ni jumpa dah sekejap. This one. Okay. Yang benda-benda macam ni yang biasa dia guna untuk ikat kabel. So kalau guna ni pun okey juga sementara waktu sebab korang boleh buka balik. Kan? Nanti bila dah final, barulah korang ikat pakai kabel tie. Okay, macam ni kan, korang pun ikat. Okay. Dah ikat tu nanti, rupanya cara ni tak betul, kena buka balik. Buka je lah. Sekejap. Macam tu. Settle. Okay. Satu lagi, dia lebih kurang macam velcro tape ni juga. Tapi korang boleh adjust berapa panjang korang nak. Okay, benda ni berlambat kat Shopee sebenarnya. Ni. So ni berapa meter lah, tak sure. So korang buka. Okay, dan korang potong lah berapa panjang yang korang nak pakai. Itu korang pakai lah. Okay. Yang lebihnya boleh simpan balik. Dan ni pun sama macam velcro tape tadi.
Lepas korang pakai, katakanlah korang tak jadi pakai, nak simpan balik. Ambil balik, gulung je lah. So ni antara yang dah dipakai kemudian digulung balik. Sebab tak pakai dah. Okay. Boleh cuba masukkan hujung kabel tie dalam lock dia untuk unlock. Okay, ni baru tahu. Macam mana Ajar sikit. Let's say kita dah lock kabel tie tu. Masukkan lock dia macam mana? Ni kita congkel benda tu So kalau katakanlah kita buat ni. Okey. Lepas tu kita pakai kabel tie lain contohnya. Macam mana ni? Tak reti. Tak reti lah geng. Macam mana ni? Congkel sekejap. Yes. Okay. That's a new trick for me. Okay, tengok ni. So yang lock kabel tie ni ialah lidah dia kat sini. Dia ada satu lidah kat dalam ni. Ni tak nampak lah kan. Okay, ada satu lidah dalam ni. Okay. Hai Abang Handsome. Okay. So bila korang dah lock. Okay. So kita boleh gunakan hujung ni, tapi hujung ni lembik sikit lah. So mungkin boleh pakai benda lain ke apa ke. Congkel dia macam kita ke bawahkan lidah dia tu. Lepas tu kita tarik. Tu. So yes, possible. There is one issue tu. Issue dia. Nak buat cara macam ni dalam case sempit sikit. Okay. So kalau boleh, bolehlah buat. Tapi kalau sempit, tak kenalah situasi dia. Tapi at least now we know the hack. Dalam kabel tie ada lidah dia. So lidah tu yang lock benda ni. So kalau kita nak unlock dia, kita pakai hujung kabel tie lain. Kita tekan ke bawah sikit dan kita tarik balik kabel asal tu. Okay, thank you for the tips. Baru tahu. Okay, dapat ilmu baru hari ni. Kejap, ada satu soalan tadi tak nampak. Okay, mana mouse aku ni? Okey ni, sekejap. Bang, saya ada soalan. Boleh ke fan asal IO tu kita tukar ke fan lain? Saya ada terbaca kalau nak tukar fan IO ke fan lain, kena tengok static pressure apa semua. Macam nak tahu static pressure fan tu. Okey, boleh, yes. Bukan sekadar AIO sahaja. If any cooler, okey macam ni. Once korang dah beli case, katakanlah case tu bagi fan dia. Nak tukar fan, boleh, tak ada masalah. Okey. Kemudian korang ada cooler contohnya. Cooler tu, katakanlah fan dia tak cantik. Ataupun fan dia simple hitam putih macam tu. Korang nak fan RGB. So korang boleh beli fan RGB untuk letak gantikan fan cooler asal. AIO pun sama juga. So AIO kalau korang nak tukar fan AIO, okay, cari fan yang static pressure. Bab ni sebenarnya tak berapa pakar tau, tapi ada baca hari tu static pressure dia tinggi. Sekejap. Bab ni tak berapa pakar. Sekejap Google sekejap. Okay. Which fan for cooling AIO radiator? What types of fan? Okay, best radiator fan. Basically fan ni dia yang static pressure lah. Okay, dia macam ni tau, static pressure ni. Basically fan ada dua jenis tau. Basically ada dua jenis. Satu yang untuk airflow, satu yang ada static pressure. Okay. Yang untuk airflow ni, mana contoh fan yang ada Sekejap. Ada satu fan kecil belakang ni, sekejap. Sorry. Mana fan tu? Alah, mana dah? Tak apalah. Okay. Let's say this is your fan Let's say this is your fan. Okay. Kalau fan tu memang untuk case, biasanya fan yang diberi percuma dengan casing lah. Biasanya dia optimize untuk airflow, maknanya dia akan bagi volume air yang banyak. Tapi dia punya air tu bersepah. Disperse kita panggil. Disperse. Okay. Fan yang static pressure dia tinggi, dia khaskan dia punya airflow untuk berada dalam keadaan lurus dan untuk melalui rintangan.
So bila kita letak dekat depan contohnya untuk case fan, so betul lah sebab kita nak large volume of air masuk dalam case. Tapi bila kita perlukan fan tersebut untuk sejukkan satu benda, katakanlah ni cooler katakanlah ni cooler sini. So cooler tu dia ada fin dia. Dia ada fin dia. So dia perlukan air tu untuk lalu di celah-celah fin tu dengan efisien. So kita tak berapa prefer fan yang untuk case. Boleh pakai, tak ada masalah pun. Tapi kita tak prefer sangat. Kita prefer fan yang static pressure dia tinggi supaya dia memang ada kelebihan untuk lalukan angin tu kat celah-celah fin tu. Sama dengan radiator jugalah. Sebab radiator, air nak kena masuk dekat celah-celah radiator tu. So macam Farid cakap, kebanyakan fan latest semua static pressure. Yes, actually kalau kita beli fan yang latest sekarang ni, kebanyakannya dia dah memang macam dual purpose. Nak guna untuk case fan pun boleh, nak guna untuk cooler pun boleh. Cuma ada sedikit nasihat lah. Kalau korang replace cooler fan asal tu daripada AIO, kalau boleh janganlah guna yang free daripada case tu. Macam Techware bagi free fan apa kan. Sebab itu biasanya untuk case lah, dia airflow banyak. Tapi dia bukan optimize untuk cooler. Okay? So sebenarnya kalau antara fan yang bagus untuk sejukkan radiator atau cooler ni yang murah, actually Cooler Master Cycle Flow pun boleh. Dan RM20 satu. Okay, Cooler Master Cycle Flow 120. Satu RM20 lah lebih kurang. RM20-25 macam tu. Ataupun kalau korang nak pergi pada high quality sikit but no RGB, Arctic P12. ARCTIC P12. Okay, tu bagus. Fan tu seketul dalam RM40, RM40-50 macam tu. Dia ada dua jenis tau, kena faham. Satu F12. Yang F tu dia untuk airflow. P untuk static pressure. Okay, kenapa dia namakan F dengan P tu tak tahulah. Okay. So kalau katakan korang memang nak beli Arctic fan, untuk case fan beli F. Supaya air masuk banyak macam ni. Tapi kalau fan tu nak bubuh kat radiator, dekat cooler, ambil P12. Okay, P tu dia memang optimize untuk static pressure. So, air boleh melalui celah-celah cooler tu dengan lebih efisien lah. Tapi, kalau nak menjawab soalan tadi, sebenarnya you can put any fan that you want. Dia boleh menyejukkan, tak ada masalah pun lah. Cuma sebolehnya, cari fan yang static pressure dia tinggi lah untuk radiator ataupun untuk cooler. Okay, next. Next tu macam power je. Ada soalan lagi tak? Sekarang dah pukul apa? Sekejap lagi nak ambil anak. Sekejap ni live ni. Sekarang 4.13. Okay, bawa 4 suku. Tak nak tanya dah Okay. Cepat sabar-sabar tanya, bagi meriah sikit discussion ni. Tanya ke, nak komen apa-apa ke, boleh je. Tapi, okay, sebab asyik korang tanya kan, sekarang, azan, okay, sekejap. Pause, azan.
Okay, azan dah habis lah. Buat page FB. Okay, ni cerita sedih sikit lah. Sebenarnya dah buat dah. Tapi tak tahu Facebook punya isu ke apa ke. Bila dah buat page tu, tak dapat nak post dekat PCGM sebagai admin page tu. Okay, kita ambil contoh katakanlah nama sekarang, nama Facebook Izzat Hafiz. Katakanlah nama page tu Live PC Bill by Izzat Hafiz. Katakanlah panjang sikit lah kan. Okay. So sepatutnya dekat Facebook, kita boleh klik dekat kita punya profile tu, kita pilih profile jadi admin page kita, kemudian kita post kat page apa-apa yang kita nak lah. So that kita boleh tarik more audience. Dah create 2 page so far dan memang tak muncul langsung profile untuk admin tu. Yang ada hanya diri sendiri je lah yang Izzat Hafiz ni. So waktu tu macam dah malas nak ambil tahu. Therefore guna page sendiri je lah. Okay. But then again, macam dah diberitahu juga sebelum ni, this is actually a sharing session lah, bukannya profit ke apa ke. I'm not asking you to send any stars ke apa ke, so tak kisah. Okay. So benda ni sekadar sembang-sembang, nak tambah maklumat untuk especially kepada yang baru nak belajar pasang PC kan, contohnya. So boleh ambil ilmu sikit lah kat sini. Page Facebook tu tengoklah nanti, let's say kalau one day benda tu dah selesai, masalah yang boleh pilih admin tu, dan maybe akan post segala video ke live ke apa ke guna account page lah, bukannya guna personal account. Nantilah, memang tengah struggle lagi buat tu. Lepas tu bila dah malas tu tinggal macam tu je lah. Okay, ada lagi nak tanya? Kena setting. Tak, sekarang macam ni. Sebenarnya page tu dah lama. Ada satu page dekat Facebook tu dah lama. Dah ada 9,000 follower dalam tu sebenarnya. Masa page fotografi dulu. Tak banyak mana lah 9,000 tu kan. Tapi dah ada follower lah. Cuma dah buat macam-macam pun. Dah tukar page tu kepada gaming, video creator apa semua pun. Dia punya profile tu still tak keluar. So waktu tu dah penat jugalah buat. Kan, betul fikir balik, dah malas lah. Tak apalah, post je lah sebagai personal account. So nanti apa-apa video boleh direct ke YouTube terus. So tak perlu page pun lah sebenarnya. Satu lagi pun tengah fikir juga, kalau ada page, nak manage page tak tahu dah rajin lagi kita. Dulu rajin lah, masa zaman fotografi dulu rajin lah, selalu post apa-apa pasal fotografi kat situ. But now tak tahulah. Tengoklah macam nanti, kalau ada mood akan sambung apa tu, buat page tu. Akan tengok balik setting dia macam mana. Agak dah sampai tahap bosan ke belum build dalam O11 ni? Actually dah bosan lah. Nak ITX lah. Oh, 11 ni dia best. Tapi macam at least lah for build yang pakai AIO dah katam kot. Dah tahu dah trick apa yang patut. Okay. At least for AIO lah. Custom memang tak kerti apa custom. Tu benda baru lah. Cuma hari tu terjumpa dekat Reddit, ada orang buat mod side panel yang depan ni, dekat belakang side panel ni dia letak cermin. So dia jadi infinity mirror. Bila kita masuk dalam, kita tengok kita punya case dalam ni, belah sini ni sebenarnya cermin. So kita nampak balik dalam ni. Cantik lah dia buat. Dekat Reddit hari tu ada orang buat. Sekejap tengok ada tak. Mana tahu hari tu kat Reddit adalah orang buat mirror dalam tu. Bukan infinity mirror, sorry. Mirror lah, infinity mirror lain. Infinity mirror ni dia macam cooler NZXT tu. Kan korang nampak macam benda tu ke dalam, tapi sebenarnya bukan pun. Alah. Biasalah bila nak cari tu tak jumpa lah kan. Tapi adalah dalam Reddit. Nantilah maybe kalau terjumpa balik boleh share dekat group kot. Syuhir, tanya apa bagi Syuhir, aku bosan sebenarnya ni.
sementara tunggu anak. Kalau tak aku tertidur aku terlajak. Maybe one day akan belajar custom water cooling kot. Okay, tapi setakat ni tak, sebab malas. Custom water cooling ni dia makan masa, makan duit. Jumpa dah. Tapi macam nak share korang lah. Share kat komen lah Sekejap. Smart agak dia buat ni. Sekejap, share kat komen sekejap. Share. Copy link. Pernah jadi tak PSU tak cukup power, kabel LAN tak detect? Tak pernah. Kalau kabel PSU, bukan kabel PSU, kalau PSU tak cukup power sampai PC tak boleh on tu pernah. Ataupun PC on tapi tak jadi apa-apa. Dia macam no display lah. Okay. Yang itu pernah. Tadi mendung, pandang balik pula. Sekejap. Okay. So, sampai power kabel LAN tak detect. Pelik. Kalau PC, PSU tak cukup power, yang terkesan biasanya hardware yang besar-besar dulu. So, dua hardware yang memang makan power ialah processor dengan graphic card. LAN kabel ni, LAN port ni tak sure. Tak pernah kena lah, tak pernah kena. Kalau pernah kena tu, cuba check adakah memang sebab PSU tak cukup power ataupun sebab lain. Sebab macam pelik je sebab tu. Saya baru lepas tukar GPU kabel, LAN tak detect. Tukar GPU kabel bukan tukar PSU. Tukar GPU kabel. GPU kabel ni apa? Extension ke ataupun macam mana? Macam ni extension. Lian streamer ni. So tukar tu macam mana? Tukar PSU ke apa ke? Apa yang ditukar sebenarnya? Oh sorry, salah baca. Saya baru lepas tukar GPU. Kabel LAN tak detect. Okay. Sorry. GPU apa, power supply apa? Kita tengok sikit. Ni dah jadi troubleshooting session pula. Kenapa ada line biru dekat OBS ni, Jah? Baru perasan ada line biru kat OBS. Okey, tak ada dah. Okey, cuba cerita sikit. Apakah power supply anda dan apakah model graphic card anda? Dan macam mana ada cucuk power tu? Ada dua cara. Sometimes PSU 700 sepatutnya tak ada masalah sebab pernah pakai 3080 Ti dengan 650, okey, walaupun lepas tu dia ada problem lah, tapi 700 watt should be okay. Okey, ni, tengok ni. Kabel daripada power supply untuk graphic card PCIe punya. Kadang-kadang dia datang seketul macam tu. 6+2 ataupun 8 pin terus lah seketul. Kadang-kadang dia datang chain. Ada 8, lepas tu tiba-tiba terkeluar lagi satu 8. Macam ni. Okay. So nak tanya Adib, macam mana disambungkan kepada graphic card? Adakah macam ni ataupun dua kabel berbeza? Nak tahu tu dulu. Adakah anda daisy chainkan daripada satu kabel tu pergi kepada dua-dua port ataupun kedua-dua port tu bersumberkan kabel yang berbeza-beza? Faham soalan kan? Macam itulah soalan dia. Lepas tu satu lagi, problem macam ni, biasanya kita akan buat basic troubleshooting lah. Contohnya tukar LAN kabel. Apa lagi tukar LAN kabel. Okey, GPU 3x8 pin, 2 kabel direct, 1 share. Okey, sekejap. Sepatutnya tak ada masalah. Sepatutnya tak ada masalah. Ada sedikit masalah lah dengan share tu, tapi sepatutnya tak ada masalah. Sebab kalau graphic card tu boleh menyala, should be okay. Dah try ke selepas jadi benda tu, bila pakai graphic card lain, LAN kabel detect?
Kalau contohnya pakai grafik card lain, kabel LAN detect, ada kemungkinan. Tapi tak pernah dengar problem ni sebenarnya. Sekejap, LAN kabel, sekejap nak check. Kalau baca pun, bila LAN problem, setakat ni untuk first page result Google ni, tak, power supply not an issue lah, power supply. Okay. Motherboard issue, yes mungkin. Kabel tu sendiri issue mungkin. Cuba cek balik masa pasang grafik card tu ada tertekan apa-apa komponen ataupun apa tu motherboard punya, dia panggil apa tu, trace trace ke apa ke sampai menyebabkan LAN tu terkesan. Sebab kadang-kadang LAN ni dia LAN kat sini. Okay, LAN biasanya dia port paling dekat dengan grafik card lah. Dia audio, lepas tu LAN kan. Mungkin masa pasang grafik card tu ada kabel kat belakang grafik card tu, kabel apa-apa yang celah tu tertekan motherboard sampai trace untuk LAN port tu problem ke apa ke. Kemungkinan, tak sure. Tapi yang pastinya, kurang power daripada power supply tu, I don't think so that's the cause. Sebab, macam saya cakap tadi lah, kalau power supply tak cukup power, LAN cable tak ada issue. Yang problem memang akan graphic card dulu. Okay? Benda yang paling hungry power adalah graphic card. Lepas tu processor. Lepas tu benda lain lah. Nanti check balik lah. Check balik dekat apa tu, apa-apa connection yang terganggu ke apa ke, yang menyebabkan LAN port tiba-tiba tak boleh nak detect tu. Okay, ada apa-apa nak disembangkan lagi? Tak ada topik hari ni. Hari ni memang nak sembang-sembang je. Syuhir dengan Put, kalau kau masih ada dalam live ni, tanyalah apa-apa. Tanya je benda yang aku dah tahu pun. Bosan ni. Ni tengah menunggu apa, owner datang ambil lah. Actually tak beritahu dia lagi sebab benchmark belum selesai buat lagi. Abang tak main kamera lagi ke? Tak serancak dulu. Sebab dulu boleh keluar merata. Kan sebelum ada anak lu memang rajin lah. Tapi sekarang dah ada anak ni, nak bawa kamera besar-besar dengan dukung anak tu satu cabaran lah sebenarnya. So sekarang pakai kamera ni. Fujifilm X-F10. Okay, kamera ni taklah power sangat. Tapi kamera ni, dia compact. Dia tak boleh tukar lens. Compact. Boleh masuk poket. Okay. Dan dia size APS-C. Untuk siapa yang tak tahu APS-C ni, ringkasnya dia punya sensor dalam dia setanding DSLR. Kelemahan dia cuma tak boleh tukar lens. Lens dia fix. Tak boleh tukar-tukar. Satu lagi pun, dia punya focal length pun fix. Tak boleh zoom-zoom ke apa ke. Tapi yang penting dia compact. Boleh ambil gambar guna touchscreen and everything. Of course, quality dia far better than phone lah sebab sensor dia besar. So kalau korang perasan ada satu gambar-gambar yang Lian Li sebelum ni, O11 yang putih tu. Gambar dalam tu memang perasan ada beberapa komen kata gambar tu lawak sebab pakai kamera ni. Bukan pakai kamera phone. Okay. Kamera ni terbaik lagi lah. Okay. So masa beli tu, sekejap tengok model dia. Fujifilm X-F10. Sekejap. Nampak kan? Okay. So, kamera ni masa beli dulu harga dalam 1,300 kot. Okay. Beli ni untuk travel. Lepas beli ni COVID. So, tak travel. Sempat pergi Penang lah masa tu. Bawa kamera ni, ambil gambar dekat Butterfly Park dekat sana. Yang bestnya, Butterfly. On macro mode, hala kat Butterfly. Minta anak touch kan. Dia touch, shoot. Ni gambar, settle. Dapatlah gambar. Gambar dia macam ni.
Nak tunjuk macam mana gambar dia. Malas nak pergi kat PC untuk buka website sebenarnya. Pasang kamera ke hari ni? Tak. Okay, sekejap. Kamera nanti nak buat comeback sebenarnya. Actually memang nanti pun akan buat talk pasal fotografi juga. But maybe masa buat talk tu tak join group ni lah. Because group ni pasal PC kan. Kan nanti kalau buat talk pasal kamera kan, admin tendang keluar pula. So kita cerita benda yang related sahaja. Sekejap. Ada gambar makro hari tu boleh share. Prop 11700 support je kalau mobile support for free tulis ke bro untuk prop tu. Alamak, macam nak jawab soalan ni? Sekejap. Pro 11700 support RAM 3200. Kalau mobile support sampai 4000, full utilize ke untuk Pro? Tak pasti nak jawab macam mana. Sebab dulu pun Intel tak pernah kisah pun pasal RAM tinggi-tinggi ni. Dulu Intel memang paling tinggi 2933 je kalau non Z motherboard. 2666 ataupun 2933. Dari segi full utilize, ada kena-mengena ke? Macam tak. Susah nak jawab soalan ni sebab tak berapa pakar dalam. Tapi dari segi full utilize, sebenarnya ada kena-mengena dengan megahertz RAM ke? Melainkan kalau kita memang pakai application yang membantu, yang bukan membantu, yang memang ada benefit kalau kita pakai RAM yang high frequency ni. Tapi ada kena-mengena dengan fully itulah processor ke? Macam tak ada je. Tak pasti nak jawab macam mana soalan tu, sorry. Cuma kalau dah pakai 3200 pergi kepada 4000, kalau saya lah, saya tak buat. Kalau RAM saya 2666, saya pergi 4000 okey. Tapi kalau daripada 3200 pergi 4000 tak sangat. Sebab first 3200 punya RAM kalau katakan 8GB kali 2, 400 boleh dapat. 4000 MHz sometimes harga 2 kali ganda. Yang mana sebenarnya kalau harga tu saya boleh beli 16 kali 2. Contoh. Katakanlah 3200 MHz punya RAM, 16 kali 2 equal to 32 GB. Berbanding dengan 8 kali 2, 4000 MHz. Sama harga. Saya akan pergi kepada capacity dulu. 16 kali 2 tu bagi saya lebih membantu performance daripada 8 kali 2. Itu saya. Okey. Tapi kalau contohnya memang application yang korang nak guna tu, dia pakai RAM tak tinggi mana, tapi dia ada benefit kalau RAM tu frekuensi tinggi, 4000 MHz tu okey lah. Luar ni kejap redup, kejap terik. Okey, so kita buka lah. Okey, kejap. Tak payah tunjuk gambar tu. Ada soalan terlepas pandang tadi. Kejap. DDR3 dengan DDR3L tak boleh duduk sekali ke? L ni yang kecil tu Kejap. Sebab masa pergi kat DDR3 tak sempat nak merasa semua RAM. Kejap. DDR3 beza dia. Kejap. DDR3L dual voltage memory support both, while DDR3 support only 1.5. Boleh je sebenarnya pakai, tak ada isu pun. Sebab macam ni, DDR3L dia ada dua jenis voltage. Satu low voltage, sebab tu ada L tu kot. Okay, 1.35. Kalau DDR3 biasa 1.5. So kalau kita pakai serentak, dua-dua akan jadi 1.5 lah. Sebab tak tahu kalau motherboard yang Z series boleh ataupun motherboard yang high end boleh. Masa kita control voltage RAM, kita control semua slot. Not sure kalau ada motherboard yang kita boleh control first slot ni berapa voltage, second slot berapa voltage. So sepatutnya tak ada masalah. Melainkan motherboard tu rasa tak ada masalah. Sekejap. Sekejap. Betul lah, L2 design for low voltage. Okay, kejap. Can they be used together?
Yes. In some instances, both DDR3 and DDR3L are compatible and will be able to be used together for one computer. Boleh je sebenarnya, tak ada masalah. Okay, kalau tak boleh tu mungkin motherboard tak membenarkan lah. Mungkin, tak tahu. Sepatutnya boleh je. Apa maksud undervolt GPU? Apakah kebaikan dan consider saya guna RX 9700? Okay, senang cerita macam ni. Sekejap, nak bagi contoh mudah sikit. Undervolting, ada tak contoh mudah sikit? Kita bagi graphic card teruslah. Okay. Graphic card, dia ada base clock dengan boost clock. Base clock ni clock terendah yang, bukan clock terendah lah. Biasa kalau kita tak pakai graphic card, dia akan stay, dia punya clock dia dalam berapa ratus megahertz saja. Tapi bila kita start guna application, dia akan pergi ke satu base clock dulu. Bila perlu baru dia boost. Dia macam processor juga. Kalau korang tengok processor, okay, ada time katakanlah processor tu 3.9, tiba-tiba dia pergi 4, lepas tu 4.1, 4.3, dia boost. Ada time tertentu dia akan boost, bergantung kepada application lah. So, bila dia boost tu, dia akan pakai certain voltage. Okay, ataupun masa base clock tu pun dia akan pakai certain voltage. Katakanlah kita stick kepada, let's say, masa frekuensi dia 1800 MHz, contoh. Masa 1800 MHz, dia pakai voltage 1.2 volt, 1.2 volt. Undervolt ni adalah kita nak tengok boleh tak graphic card tu pakai speed 1800 MHz tapi pakai voltage yang lebih rendah daripada 1.2. Macam tu Kita nak capai 1800 MHz. Tapi kita tak nak pakai voltage 1.2, kita nak rendahkan dia. Maknanya kita nak tengok boleh tak voltage yang rendah ni capai clock ni. Okay. So, kita undervolt. Masa kita undervolt tu, kita akan turunkan voltage tu sedikit demi sedikit. Biasanya 0.05. 0.01. Tengoklah macam mana korang setting dekat MSI Afterburner tu. So, every time kita run tu, depends lah pada berapa range yang kita run, kita akan buat stress test. Okay. Kita akan benchmark. Pakai Heaven boleh, pakai Firmark boleh, 3D Mark boleh. Kalau kita buat benchmark dan dia crash, itu biasanya memberi maksud voltage tu terlalu rendah untuk clock tu. Maknanya katakanlah tadi kita pakai 1.2 volt untuk 1800. Katakanlah kita pergi kepada 1.0 volt. Contoh 1.0. Maknanya kita turunkan 0.2. Okay. Bila kita run benchmark, katakanlah benchmark tak stabil and then crash, shutdown ke ataupun stress tu je simply terpadam ke apa kan. Tu biasanya menunjukkan voltage tu way too low. Naikkan balik sikit. Mungkin daripada 1.0, 1.05 ke 1.08 ke, okay? Sampai kita jumpa titik yang stabil. Lepas tu nanti bergantung pada kerajinan, kita boleh buat lagi and so on. So kelebihan dia simple je. Bila kita nak capai clock yang tinggi macam tu dengan voltage yang rendah, maksudnya bila voltage rendah, heat kurang. Temperature akan turun. Banyak mana tu tak tahu lagi lah. Okay, tapi temperature akan turun. Dia lebih kurang macam contohnya korang pakai dua jenis kereta, dua-dua bawa 120, tapi satu ni save minyak, satu ni kuat makan minyak, tapi dua-dua boleh pergi 120. Okay? So, bila korang undervolt, basically korang save voltage. Bila voltage kurang, maka heat pun kurang. Bila heat kurang, kipas pun tak perlu pusing kuat sangat untuk sejukkan, so senyap sikitlah sistem. Itu kebaikan dia. Keburukan dia basically tak ada. Okay, keburukan dia tak ada. Melainkan kalau kita punya undervolting tu tak stabil dan kita akan crash lah. Basically tu bukan keburukan lah, tu just macam setting kita tak betul lah sebenarnya. Okay. So untuk tahu lebih lanjut nanti boleh Google sendiri Itu basically secara ringkas lah. Normal temperature time main game berapa? Oh, susah nak jawab soalan ni. Pendapat saya semudahnya macam ni lah. Bawah 80 should be okay. Okay, bawah 80 should be okay. Once sampai 80 kena check balik. Okay. Tapi ada keadaan juga yang mana memang dia design untuk okay pada suhu 80. Contohnya, graphic card ada dua jenis cooler. Actually tiga lah kalau termasuk water cooler. Tapi tak apa, kita cerita dua je. Yang pertama, graphic card yang biasa korang nampak 2 fan, 3 fan tu, dia panggil sebagai open air cooler.
Open air ni maksudnya dia sejukkan graphic card dan haba daripada graphic card tu akan tersebar ke keliling. Okay, itu kalau open air cooler. Okay. Dia lebih efisien untuk sejukkan graphic card. Cuma kekurangan dia akan sebarkan angin panas tu ke dalam case. Okay. Yang kedua, blower type card. Blower type cooler. Blower type ni kalau korang perasan, biasanya dia dekat Founder Edition yang lama-lama. Macam Founder Edition 10 series, 1080, 1070. Dia akan seketul graphic card, lepas tu satu je fan kat situ. Fan dia pun nampak pelik. Dia tak macam fan yang ada bilah-bilah tu, dia fan macam tu. Okay. Konsep cooler tu dia macam laptop. Kalau korang perasan laptop korang tu, tepi tu untuk angin masuk, belakang tu untuk angin keluar. Itu blower type. Blower type biasanya graphic card dia memang panas. Dia mungkin boleh pergi ke 80, 82 apa semua. Dia memang dia punya standard operation temperature dia memang macam tu. Okay. Kelebihan blower type adalah dia takkan buang angin panas tu ke dalam case. Sebab dia buang ke belakang. Macam laptop korang lah. Laptop korang dia sedut angin sejuk daripada tepi, dia buang ke belakang. Blower type samalah. Blower type, dia sedut angin, dia keluar angin panas kat belakang. Korang boleh rasa lah kalau korang ada graphic card macam tu, bila tengah gaming, dia akan bising sebab satu kipas je dan korang boleh rasa angin panas kat belakang. Okay. Tapi sekarang ni sebab blower type card dah tak banyak muncul, banyak pakai open air type sebab orang suka menunjuk graphic card secara vertikal so ada 3 fan tu nampak lagi cool. 70 ke 80 tu sounds reasonable lah. Kalau dah sampai ke tahap atas 80 tu kena check balik cooler, bukan cooler, case punya ventilation macam mana. Takut graphic card tu vertical rapat sangat dengan tempered glass ke, ataupun graphic card tu horizontal tapi rapat sangat dengan lantai ke apa ke. So you have to check lah. Kalau GPU auto setting, fan dia tetap pusing atau bila panas sahaja. Biasanya kalau auto memang dia akan pusing bila load sahaja. Kebanyakannya memang graphic card sekarang dia akan graphic card dengan power supply. Dua benda ni. Dengan satu lagi, kalau motherboard korang high end, dekat ni bawah ni apa, South Bridge North Bridge, South Bridge. Dekat bawah RAM tu ada heatsink kan. Graphic card motherboard mahal dia ada fan. Okay. So 3 tempat tu. Power supply, graphic card dengan South Bridge punya South Bridge biasanya kalau salah sorry fan kat situ. Selagi dia tak sampai certain load atau certain temperature, fan dia memang takkan pusing. Okay. Graphic card pun samalah, bila dia bukan underload, dia akan stay macam tu. Okay. Cuma kalau kita tukar setting dia tak pasti. Tak pernah try pula. Sebab graphic card macam ni tak nampak. ITX lah tu, bila ITX, graphic card tu rapat ke bawah. So nak tengok kipas pun kadang tak nampak. Okay, so basically yalah, kalau korang nampak graphic card korang tu, masa korang start PC, semua akan berpusing. Okay, bila tekan je on, graphic card punya fan pusing, South Bridge punya fan pusing, power supply punya fan pun akan pusing. Tapi tiba-tiba dia akan stop. So maknanya dia okay. Kalau start PC dia dah tak pusing, tu problem. Okay, dia akan pusing dulu, lepas tu dia akan berhenti. Itu okey lah. Right? Thank you, penjelasan yang memang jelas. Dah Google tapi tak faham. Dia salah. Okay, nice. Thank you. Alright. Maknanya boleh jimatkan elektrik bang kalau kita underwork, sebab mesti buka PC untuk buka YouTube je macam tahu pula buka tahu tinggi. Okay, kena faham macam ni. Kita boleh pakai komponen yang mahal dalam PC kita. Tapi kena faham satu benda dan satu lagi, kalau kita pakai power supply yang tinggi pun, tak memberi maksud itu watt yang sepanjang masa kita punya PC tengah pakai. Sebagai contoh, korang boleh install HW-info, hardware info, HW-info. Dekat situ dia ada tunjuk wattage punya apa ni, current time lah. Maknanya macam prosesor korang tu tengah pakai berapa volt, berapa watt, graphic card kena pakai berapa watt. Okay? Kalau korang memang tak buat benda yang heavy load, gaming, rendering, editing, streaming ke apa ke, dia tak akan pakai banyak elektrik lah. So dia akan pakai sekadar yang perlu sahaja, dan yang perlu tu je lah yang masuk dalam bil elektrik nanti. Sebab tu kalau ada dua PC sama besar, sama performance, 3080 Ti, 3080 Ti contohnya, prosesor i7 ataupun i9 ke apa kan. Satu ni kuat gaming, satu ni dia yelah dia ada duit, dia buat PC mahal tapi dia tak main game. Dia tengok YouTube, dia tengok Netflix, biarlah duit dia kan. Okay? Yang ini punya bil elektrik akan rendah lagi. Okay?
Yang ini punya bil elektrik akan bersesuaian dengan dia punya penggunaan lah, sebab dia banyak pakai PC dia under load. Semudah itulah sebenarnya. Cuma yes, kalau contohnya kita punya PC game tu, kita dah sedar lah PC game kita ni memang high end sangat, tapi kita guna biasa-biasa je, rasanya kalau ada laptop, baik guna laptop lah untuk tu kot. Sebab still lebih jimat elektrik kalau guna laptop. Okay. Contoh macam sekarang, saya tunjuk sikit Okay, PC saya PC gaming. Sekejap saya tunjuk This is my PC Ni gaming PC lah. Okay, ni monitor. Sebelah ni PC work from home yang wife pakai. This is a very small PC yang pakai integrated graphic. So PC ni kadang-kadang saya tak shutdown pun, malas. Sebab memang dia tak akan pakai watt yang tinggi pun. Ni i3 10105 sahaja. Tak ada graphic card sebab case ni memang tak boleh masuk graphic card pun. Compare dengan ni lah. Ni memang gaming sungguh lah. Okay. So of course kalau kita on sama-sama pun, walaupun okay, ni gaming. Ni tak ada gaming, tak ada graphic card. Kalau kita buat benda yang sama pun, tengok Netflix ke apa ke, of course ni punya bill akan tinggi lagi lah elektrik. Sebab banyak komponen dalam tu. Dia still kena supply elektrik untuk graphic card walaupun tak pakai kan, untuk bagi graphic card tu hidup. Yang ni daripada awal lagi memang tak ada graphic card. So dia punya elektrik memang kurang sikit lah. Okay, but don't worry. Jangan rasa macam kalau power supply tu contohnya 500 watt, dia akan pakai 500 watt sepanjang masa. So tu tak betul lah sebenarnya. Okay, sebab GPU auto setting fan saya tak berpusing. Saya kena setting manual dan disebabkan zero GPU. Sekejap, tak faham. Sebab GPU auto setting, fan saya tak pusing. Tak pusing tu maksudnya tak pusing langsung ke? Kalau main game pun tak pusing? Kalau main game pun tak pusing, tu problem lah. Saya kena setting manual dan disable 0 RPM. Kena check, dia tak pusing tu bila? Kalau dia tak pusing masa tengah load, memang problem. Tengah main game dia tak pusing, tu problem. Satu lagi yang anda boleh check, kadang-kadang kita ada 2 atau 3 software yang konflik. Contoh, siapa pakai Zotac siapa pakai Zotac. Katakanlah korang guna Zotac Firestorm untuk setting voltage ke fan ke apa ke, lepas tu korang pakai MSI Afterburner. So dua ni setting ni akan konflik. Sebab kedua-duanya boleh setting untuk fan, boleh setting untuk voltage and everything. Okay? So yes, akan ada isu sikit lah. Okay? Kadang-kadang korang dah undervolt dekat MSI Afterburner, tapi tengok-tengok wattage lebih kurang sebab dia pakai setting dekat Firestorm. So biasanya kita memang akan pakai MSI Afterburner sebab kita nak display FPS apa semua kan masa gaming. So Firestorm ni lepas pilih color tu make sure dia close lah kot, dia tak running dekat background. Sebab tak ada pengalaman lagi guna 2 software macam ni. Biasanya memang tak pakai. Okay, macam sekarang pakai Asus TUF, sepatutnya boleh pakai Armoury Crate. Asus Armoury Crate tapi malas, so tak pakai langsung lah. Pakai MSI Afterburner je. Okay. Thank you bang untuk info lagi sekali. Ya, sama-sama. Okay, sikit lagi lah kot. Pukul 5 lagi nak stop lah. Sembang-sembang santai ni. Ada apa yang nak tanya lagi? Kalau saya boleh bantu menjawab, saya akan jawab. Kalau tak, saya suruh Google lah. Ada soalan terlepas tak? Sekejap. Oh, okey, sekejap. Ni yang tadi Oh, ni dah jawab dah tadi. Dah jawab. Yang volt dia kecil je. Betul lah, memanglah DDR3L tu dia boleh operate dekat 1.35. Tapi itulah, kalau ikut bacaan tadi sepatutnya boleh hidup sekali. Cuma nak buktikan tu tidak ada sistem atau PC yang memang ada RAM DDR3, so tak boleh nak try lah. Ini semua dah jawab ni soalan ni. Okay, settle. Okay, any more question kalau ada nak tanya? ITX mobile yang mahal, apa advantage dia? In terms of performance, ada beza ke dengan mobile budget? Macam mana jawab ITX mobile yang mahal, of course cooling performance dia better.
contoh, kalau korang Google, let's say ROG cukup lah, ROG ataupun Aorus Pro ke apa ke, yang ITX kan, kita cerita pasal ITX. Kalau yang marahin, antara yang ada marahin ialah untuk Intel contohnya. Kalau untuk Intel, kita ada ASRock H510 dengan B560. Lepas tu korang boleh tengok pula Asus Strix ROG B560, harga memang jauh beza. Okey. Kemudian Gigabyte Vision, Gigabyte Vision Z590i. Lepas tu ada apa lagi? Kalau korang perasan, motherboard mahal ITX, even bukan ITX pun, dia akan nampak penuh. Sebab dia punya heatsink merata-rata. Dekat M.2 ada heatsink, I.O. ada heatsink, VRM atas ada heatsink. Dia ada banyak pelbagai heatsink. Even motherboard tu sendiri, macam Aorus saya tu, Aorus H470 kot, dia ada besi yang macam frame dekat motherboard tu. Instead of sekeping motherboard tu, dia ada besi. Okay. So in terms of that, maknanya dia punya cooling better lah. Okay, cooling dia better. Dari segi spek pula, biasanya kalau motherboard ITX ni mahal, dia macam motherboard micro ATX yang murah dengan mahal. Kalau micro ATX yang murah ataupun ATX yang murah, dia hanya ada satu M.2 slot. Kalau yang mahal, dia ada 2 atau maybe 3 M.2 slot. So korang boleh pakai 3 SSD contohnya. Lepas tu, kalau macam Intel, yang mahal ni biasa Z series. So Z series boleh overclock lah. Kalau korang pakai prosesor yang K, boleh overclock. Kalau prosesor yang non-K tak boleh overclock lah. Sama je. Dia kena prosesor tu K dan motherboard tu Z baru boleh overclock. Okay. Actually dari segi performance lebih kepada prosesor dan graphic card sebenarnya. Motherboard ni dia bridge. Dia satu device yang connect all this. Sebab tu mungkin nama dia mother kot, motherboard. Dia satu device yang menyambungkan ke semua ni. So sebenarnya kalau kita main game contohnya, saya pakai prosesor yang bagus dengan graphic card yang bagus, tapi motherboard saya murah. Saya boleh main game dengan cemerlang. Cuma mungkin ada isu VRM temperature dekat motherboard tu panas sikit. Tapi gaming saya cemerlang. Saya boleh buka sampai resolution 2K ke apa ke, no hal. Berbanding dengan orang yang pakai motherboard mahal, tapi prosesor dan graphic card dia average. Contohlah tadi, dia pakai motherboard murah, tapi dia pakai prosesor i7 dengan graphic card mungkin 3070. Contoh 3070. Yang seorang lagi motherboard dia mahal, tapi dia pakai graphic card 1660 contohnya. Gaming memang dia power lagi, graphic card power lagi macam mana pun. Okay. So, power face VRM pun satu lagi, yes. Tapi dari segi, itu dalam sikit lah, itu technical sangat tu. Cuma kita cerita dari segi marhain general term ni, in terms of performance, of course kita akan tengok graphic card dengan prosesor. Cuma kebiasaannya, orang yang beli prosesor mahal dengan graphic card mahal, dia tak pakai motherboard murah lah, of course. Contoh, kalau saya pakai, tapi saya pakai motherboard murah. Sebab mana nak tukar motherboard sebenarnya. Contoh, kalau saya pakai 3090, i9 11900K contohnya. Of course, saya akan pakai Z motherboard. Takkan saya nak pakai H motherboard kan? Macam pelik lah pula kat situ. Okay. So, dia mesti kena lah. Sebab kita perlukan motherboard yang memang boleh handle prosesor dan graphic card ni. Graphic card tak ada masalah, prosesor tu lah sebenarnya. Last bang, ada tak case untuk ATX yang kecil? Lianli O11A ni tunggulah dia keluar. Dia agak kecil. Kecil tak O11 lah? Sebenarnya kalau korang masuk dekat Taobao, banyak aja case yang kecil-kecil ni walaupun ATX. Sekejap. Lianli O11A mini ni, dia lebih kecil daripada ni, tapi dia gemuk, dia sama gemuk lah, dia gemuk dia sama, lebar dia sama, cuma dia lagi pendek. Untuk pasaran Malaysia, I don't think so. Untuk pasaran Malaysia, because
Yang kita boleh jumpa di kedai, di loyat apa semua adalah case yang memang mainstream punya case. So untuk ATX tak ada yang kecil. Tapi kalau pergi dekat Taobao, alah, case apa nama dia? Ingat tak geng ATX yang dalam live ni, ingat tak ada satu case yang dia macam Note 202 tu, tapi untuk ITX tu, apa nama dia? Hardware Kenak dia ada buat review pasal tu, kejap-kejap. Okay. Lupa lah. Jonesbo ada. Case apa lah Jonesbo? Case apa yang ATX tu, yang kecil tu? Small ATX case. Kejap okay, ni Hardware Kenak dia ada buat satu review untuk ATX case. Kejap, share link dia Kejap. So nanti korang boleh baca dekat komen lah. Jonesbo model apa Fadil? Tunjuk sikit. Kena faham biasanya bila kita beli motherboard yang mahal-mahal, kita memang nak feature pada motherboard tu. Contohnya kalau kita perlukan sampai 4 slot RAM. So kita akan beli motherboard yang support 4 slot RAM. Sebab kalau kita pakai ITX, 2 slot sahaja. Ataupun kalau kita pakai micro ATX yang kecil-kecil, 2 slot sahaja. Lepas tu M.2. Okay, motherboard yang high end dia akan ada 2, 3, 4 pernah tak? Sekejap, 1, 2, 3. Tak tahulah kalau dia ada 3 depan, 1 belakang kan. Okay. Lepas tu bila kita tahu yang kita memang nak guna untuk high performance, rendering ke apa ke, kita tahu mesin kita memang panas, kita akan cari motherboard yang dia punya heatsink dia power. Dia ada cukup heatsink, dia ada cukup VRM heatsink apa semua tu, cooling dia okey lah sebenarnya. Lain apa? RGB pun satu kemungkinan juga. Motherboard murah-murah, kadang-kadang dia tak ada RGB header. So kalau kita nak pakai barang yang RGB, kita kena pakai remote ataupun reset button. Okay, kita pakai reset button dekat case tu, cucuk dekat device fan ke apa ke, dan kita boleh control color guna reset button lah. Okay. Selain tu apa lagi? Okay, motherboard yang versus wifi dengan tak ada wifi, of course yang ada wifi mahal lagi. Lepas tu kadang-kadang ada motherboard yang high end yang dia punya audio chip dia lagi bagus. Contohnya macam kita Realtek. Katakanlah yang high end lagi dia pakai Sound Blaster ke, dia pakai apa lagi sound chip yang bagus-bagus lah. Dah lama tinggal benda lupa dah. Okay. Dia pakai yang bagus-bagus, so mungkin korang perlukan apa nama ni? Korang perlukan sound card yang bagus sebab korang music creator ke apa ke, then go with that motherboard lah. U5 ke C5 kejap. Patut bagi link terus lah. Kejap. Jonesbo U5. Ni kira kecil Oh, sebab dia punya design macam Fusion sikit. Dia punya case, dia punya power supply kat depan Sekejap. Okay, I see. Okay, ni pun okay juga sebenarnya. So dia motherboard, dia ATX, tapi disebabkan dia punya design macam Fusion sikit, iaitu dia punya power supply dia dekat depan. So dia boleh rendah lagi lah. Okay, nice. Sekejap, share link ni dekat komen. Okay, U5. C5 ada ke? Sekejap. C5 yang macam mana? C5 ni C5 normal sebab dia ada shroud untuk power supply, so dia macam normal case lah yang kita biasa nampak. Saya tengah drive. Okay, kau tengah drive kau boleh layan live Okay. Aorus Pro Wi-Fi B450. Okay. Tapi tengoklah prosesor apa pakai. Make sure prosesor, sebab takut prosesor yang latest ni B450 tak support, kena pakai B550, so kena check balik. Tapi okey je sebenarnya B450 ni. B450 ni dia ada Aorus, ASRock Fatality. Apa lagi dia? MSI. MSI ada juga, yes. MSI Gaming Edge ada juga.
pakai Ryzen 7 37. Rasa Gen 3 Zen 3 boleh kot. Kena check lah nanti, check. Nanti masuk dekat website Gigabyte tu, dekat website yang memang Aorus punya B450i tu, tengok CPU support dia. Ada tak support Ryzen 7 3700X ni. Kalau support dengan BIOS update, update BIOS dulu, betul boleh inilah. Kenapa? Memang plan nak turun ITX ke? Sekarang tengah pakai sistem apa? Ya, U5 tadi menarik lah. Tapi itulah ATX kan. Tak minat ATX ni. Jonesbo is a very good case. Actually dia macam pengganti Lian Li sikit lah kot. Sebab dia aluminium. Dia nampak premium sikit. Cuma U5, ada kat Malaysia ke U5 ni ah? U5, oh ada. Lazada 300.5. Oh tak ada mahal sangat. 300.5. 300.5 lah, lebih kurang harga dia. U5 Black. Ni kabel management sakit sikit ni. Sebab power supply kat depan kan. Macam Fusion, memang ada ruang untuk sorok kabel. Yang ni tak sure. Sebab tak pernah pasang lagi. Oh, dia ke belakang. Ruang sorok kabel tu belakang motherboard. Dia ada shroud dia. Okay, nice. Menarik. Bolehlah dipertimbangkan kepada siapa yang pakai ATX. Tapi nak case yang kecil. Biar dah kot soalan ni. Okay. Kita tengok last kalau ada nak tanya apa-apa. Kalau tak ada, kita stop kat sini ya. Tak ada dah kot soalan ya. Okay, so kita stop kat sini lah. Jadi nak kena ambil anak pula. Alright, so tak ada apa-apa buat hari ni. Saja nak sembang-sembang, sharing-sharing sikit. So thank you for joining. InsyaAllah nanti kalau ada next build akan buat live lagi lah kot. Tunggu next PC yang akan dihantar. Tak tahu bila dia nak hantar. So masalah nanti nak tanya apa-apa nanti boleh tanya lagi lah. Alright, so thank you. Bye.